Piagam Madinah yang diasaskan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan dokumen dalam sejarah. Sejarah Islam telah merekodkan bagaimana konsep ummah Piagam Madinah yang diasaskan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dirahmati sekalian, kita sebenarnya menyambung tradisi Forum Perdana Ehwal Islam, tetapi malam ini Forum Perdana Islam khas. Kita bukan bersiaran 1 jam, tapi kita bersiaran insya-Allah 1 jam 30 minit pada malam ini. Tuan-tuan dan puan, forum ini dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Dan tuan-tuan untuk perempuan yang dirahmati sekalian, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan akan berada di tempat duduk tuan-tuan bersama dengan anak, bersama dengan isteri, bersama dengan kaum keluarga dan sahabat andai untuk bersama-sama menonton tuan-tuan pandangan dan pendapat yang dikeluarkan oleh ilmuwan-ilmuwan, agamuan-agamuan, orang profesional yang berada di hadapan saya ini untuk mengupas tajuk. Tajuknya tuan-tuan dan puan, biar dunia tertawan, biar dunia tertawan. Tuan-tuan, perkataan yang penting di situ ialah tertawan dan dunia. Malaysia nak menawan dunia dan dunia akan tertawan dengan cara Malaysia mengemudikan negara ini, tuan-tuan dan puan. Itulah yang kita nak bawa. Satu tradisi yang hebat, tradisi yang agung, tradisi yang membentuk satu tamadun manusia. Hasil daripada kita dapat peristiwa hijrah ini yang kita hendak terapkan kepada masyarakat. Bukan saja masyarakat Malaysia, tapi masyarakat dunia yang Malaysia akan menjadi penunjuknya, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, ya, bersama dengan saya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada bingkisan. Kita ada bingkisan, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah mari kita bersama-sama mengikuti bingkisan ini yang juga bingkisan yang akan minta maaf tuan-tuan. Bingkisan yang akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai forum pada malam ini, insya-Allah. Silakan. Masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan agama adalah merupakan keunikan negara kita Malaysia. Kita mampu hidup secara aman, damai dan bersatu padu. Bersatu kerana akidah dan untuk menegakkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini adalah satu tuntutan yang tidak boleh dipandang ringan. Dijadikan bahan Al-Quran dan hadis memerintahkan umat Islam bersatu padu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat telah menunjukkan teladan bagaimana arahan Allah Subhanahu Wa Taala boleh dilaksanakan dan terbukti memberi kesan besar kepada pembentukan hala tuju baru umat Islam berperanan dalam kehidupan. Aus dan Khazraj yang melupakan kisah lama mereka demi menyahut seruan perpaduan adalah bukti nyata yang terpuji. Perpaduan yang diusahakan atas tujuan yang benar adalah penyebab kepada terselamatnya pihak yang bersengketa daripada jurang api neraka. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, iaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, iaitu zaman jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, iaitu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadikan kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Surah Al-Imran, ayat 103. Kita seharusnya belajar daripada sejarah Islam bagaimana Piagam Madinah telah menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat penyatuan ummah dengan komposisi rakyat pelbagai bangsa dan agama, agama Islam sebagai pengemudinya. Semuanya hidup dalam keadaan harmoni dan bersatu padu.
Para penonton yang dihormati sekalian, saya tadi sedikit tersasul tuan-tuan puan. Sebab bila saya tengok kamera ni mengingatkan saya 20 tahun yang lalu tuan-tuan puan. Sebelah kiri saya sini biasanya orang yang pertama ialah almarhum Datuk Harundin. Di sebelahnya almarhum Datuk Ismail Kamus dan di hujung biasanya tuan-tuan ialah Datuk Hashim Yahya. Jadi tuan-tuan puan igawan-igawan itu masih ada kepada saya. Boleh tengok kamera, boleh tengok ahli panel ini menyebabkan sedikit tersasul tadi untuk kita meneruskan program itu. Apapun tuan-tuan dan puan, insya-Allah bagi saya very nostalgic tuan-tuan pada malam ini dan sekian lamanya tidak berdepan dengan kamera yang sedemikian sudah tentulah agaknya ada debaran-debaran sikit pada dada kita tuan-tuan dan puan. Apapun tuan-tuan kita akan meneruskannya. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada 3 orang ahli panel. 3 orang ahli panel tuan-tuan yang sangat bersedia nampaknya tuan-tuan untuk memberikan, bukan menjawab soalan, ini bukan peperiksaan tuan-tuan dan puan, tetapi untuk memberikan pendapat, pandangan mereka mengenai tajuk yang dibincangkan. Apa tajuknya? Biar dunia tertawan, biar dunia tertawan. Tuan-tuan, kita bukan cerita lokal, kita bukan cerita negeri-negeri kecil, kita bukan kita semenanjung Malaysia ni, tetapi kita nak cerita manusia dunia, global tuan-tuan. Globalized world yang kita nak Malaysia stand tall di hadapan manusia dunia ini tuan-tuan dan puan. Jadi yang pertama ahli panel kita ialah Al-Fadhil Datuk Fadli Shah Alauddin yang saya namakan sebagai ahli panel yang pertama. Kemudian diikuti dengan Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah yang saya namakan sebagai ahli panel yang kedua, dan yang ketiga ialah Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail yang saya namakan sebagai ahli panel yang ketiga. Para penonton yang sekalian, tanpa mengambil masa yang lebih banyak lagi kerana kita mempunyai masa sedikit untuk berforum ini, maka saya terus pergi kepada ahli panel yang pertama, iaitu Datuk Fadli Shah Alauddin. Datuk, sebagai mukadimah lah agaknya. Yang pertama sekali memukadimahkan kita punya perbincangan ini. Daripada mukadimah itu, kita akan ikut jalur itu untuk kita bawa bagaimana perbincangan seterusnya. Apapun, kalau dapat Datuk menerangkan tentang kehebatan hijrah itu. Satu peristiwa yang membina tamadun. Satu peristiwa yang membina budaya baru dunia ketika itu. Satu peristiwa yang membina tamadun Islam yang memerintah dunia. Hampir 3 suku dunia diperintah oleh Islam. Hasil daripada hijrah. Manusia kenal kemanusiaan. Manusia kenal negeri. Manusia kenal negara. Manusia kenal umat. Adalah hasil daripada peristiwa hijrah daripada Makkah ke Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau dapat Datuk mukadimahkan, sila Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dimuliakan ayahanda saya, Datuk Dr. Hassan selaku moderator forum pada malam ini, rakan-rakan bicara wara pada malam ini, kekenda saya Dr. Farid Ravi, Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati, seterusnya para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Indonesia, di Thailand, di mana-mana saja, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Malam ni kita membicarakan tentang satu perkara yang sedang dibahaskan dalam suasana menyambut bulan Muharram ini, iaitu cerita tentang hijrah. Ya, sebagaimana yang Datuk sebutkan di awal tadi, hijrah ini satu perkara yang telah menyebabkan Islam ini mendunia sampailah waktu sekarang. Maka dibahaskan oleh para ulama, kenapa perlu hijrah? Di sinilah dalam sirah menunjukkan Nabi SAW, baginda berhijrah dan dihijrahkan kerana 3 faktor paling utama. Pertama, litasbit. Yang kedua, litakrim. Yang ketiga, liisti'dal al-quwah. Nombor 1, litasbit. Untuk nak mengukuhkan dan memantapkan Nabi dalam posisi kerasulannya dan juga kenabiannya. Yang kedua, litakrim. Hijrah ini satu proses untuk nak memuliakan Nabi sebagai makhluk pilihan Allah, Al-Mustafa ataupun the chosen one. Dan yang ketiga, liisti'dal al-quwah. Untuk nak mempersiapkan Nabi dari segi jasmani, rohani, aklinya, untuk nak menjalankan tugas-tugas kenabian dan juga kerasulannya. Sebab itu hijrah tak boleh lari daripada faktor nombor 1, ianya perintah Allah. Bukan suka-suka dia nak pergi berjalan ke Madinah Al-Munawwarah. Perintah Allah. Sebab itu kata Ibn Abbas,
bu'isa Rasulullah li 40 sanatan famakutha bi Makkah 13 sanatan yuha ilaihi thumma umira bil hijrati fahajara 10 sinin wa mata wa huwa ibnu 63. Kata Ibn Abbas, Nabi dilantik menjadi Rasul umurnya 40 tahun. Nabi tinggal di Mekah selama 13 tahun. Kemudian Nabi diperintahkan, yang kita garis bawahkan adalah perkataan umira bil hijrah. Nabi diperintahkan hijrah dan Nabi berhijrah dan menetap di sana selama 10 tahun dan Nabi wafat ketika berusia 63 tahun. Ini riwayat Imam Bukhari. Sebab itu Nabi kita, dia bergerak daripada Mekah ke Madinah bukan kerana dia hendak, tapi kerana perintah daripada Allah. Itu prinsipnya. Dan Nabi kita, dia ada satu prinsip, never say no. Apa saja yang dititahkan oleh Allah, dia mesti lakukan walaupun dia sangat sayang kepada kota Mekah. Sebab itu dalam riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi, ketika hijrah, Nabi ikut kawasan Bukit Safa, lalu di satu tempat yang dinamakan Hazwarah, yang sekarang Babu Ajiat, pintu nombor 6. Nabi berdiri di situ dekat dengan rumah Ummu Hani. Nabi memandang ke arah Kaabah dengan linangan air mata. Nabi mengucapkan, Wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Nabi dalam tangisan, Nabi sebut, demi Allah, aku sayang kau wahai Mekah. Aku sayang kau, ini kampung aku, tempat dilahirkan, tempat dibesarkan. Aku sayang kau wahai Mekah. Tapi kalaulah tidak kerana ada arahan untuk hijrah, aku tak akan ma kharajtu minka. Aku tak akan tinggalkan kau wahai Mekah. Tapi ini pengorbanan kerana ia adalah satu perintah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi hijrah kerana faktor dakwah telah disekat. Kerana kita tahu kekejaman kafir Quraisy semakin hari semakin bertambah selepas daripada Nabi kehilangan dua tokoh yang paling baginda sayangi, isterinya dan bapa saudaranya. Jadi kemuncaknya adalah apabila boikot ataupun pemulawan besar-besaran Bani Hashim di Syi'ib Abi Talib selama 3 tahun. Jadi ketika itulah dakwah ini begitu susah untuk bergerak, hingga kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendiri meluahkan penderitaannya kepada Nabi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, asta'zana Nabi Abu Bakrin fil khuruj hina ishtadda alaihi al-azah. Abu Bakar sendiri minta izin kepada Nabi, jomlah kita hijrah sebab berat sangat penderitaan kita. Ini riwayat Imam Bukhari. Justru atas faktor-faktor penolak ini, dan ada faktor penarik-penarik yang menyebabkan Madinah dipilih, menjadikan peristiwa hijrah ini kita kenang sampai hari ini. Wallahu a'lam. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, apa yang disebut oleh Datuk tadi, tuan-tuan, hijrah ini bukan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah inilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya untuk menaikkan martabat Islam, menaikkan martabat individu-individu yang berhijrah untuk tasking yang lebih besar yang menunggu di Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Makkah. Tuan-tuan dan puan, dia mempersiapkan diri Nabi. Dakwah yang disekat disebutkan tadi, pemelawan besar-besaran, ya. Ada pushing factor, ada pulling factorsnya yang menyebabkan berlakunya peristiwa hijrah itu. Saya nak pergi pula kepada ahli panel yang kedua, Dr. Farid Rabi. Doktor, yang hijrah ini berlaku, ada orang mengatakan hijrah ini bukan saja hijrah fizikal begitu. Dia kata hijrah akidah, hijrah syariah, hijrah akhlak. Dan hijrah, yang ketiga-tiga hijrah ini disatukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pembantu-pembantu para sahabat. Begitu strategik, dibuat dengan begitu strategik. Dan kita belajar ilmu strategik ini sebenarnya, sebahagiannya orang-orang barat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Macam mana komponen strategik dan juga apa kaitannya dengan hijrah akidah, hijrah syariah dan hijrah akhlak itu. Sila, Doktor. Terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Hassan Ali, sahabat-sahabat gandingan, Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin dan juga Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati, Syed Ismail. Para penonton yang saya kasihi sekalian, ya betul, hijrah ini bukannya satu perpindahan yang menguntungkan duniawi.
dia difokuskan kepada keuntungan dunia dan akhirat. Datuk, saya ingin mengajak Datuk untuk sama-sama kita melihat hijrah pertama Nabi SAW. Bukan, hijrah pertama yang Nabi anjurkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim yang berlaku ke kota Habasyah. Kumpulan orang Islam telah diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Dia membawa sekumpulan sahabat pergi ke bumi Habasyah. Kerana Rasulullah SAW berpesan, pergilah ke bumi Habasyah. Kerana rajanya seorang yang adil, seorang yang memberi keamanan. Sebab itu hijrah ke bumi Habasyah ila darul aman walaysa ila daril iman. Hijrah merupakan ke negeri yang aman, tetapi bukan negeri yang untuk menyuburkan akidah. Bila Ja'far bin Abi Talib sampai di Habasyah dan umat Islam menduduki bumi Habasyah untuk satu tempoh, maka datanglah Amr bin As sebagai wakil rasmi daripada Makkah atau mewakili pembesar-pembesar Quraisy Makkah sampai di Habasyah menghadap Raja Najasyi supaya umat Islam atau kumpulan orang Islam berhijrah itu boleh dibawa balik ke Makkah. Pada masa itu berlaku dialog di antara Raja Najasyi dan juga Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib berkata kepada Raja Najasyi, kenapa mereka berhijrah? Tuan-tuan perempuan, cuba perhatikan rumusan yang telah disebut oleh Ja'far bin Abi Talib. Dalam waktu yang begitu singkat tarbiyah yang diasuh oleh Nabi Muhammad SAW hingga terungkapnya ungkapan yang begitu cantik. Ja'far bin Abi Talib beritahu kepada Raja Najasyi, kunna qauman na'budul asnam wa naqta'ul arham wa na'tiyal fawahish wa na'kulul maytah fa atana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa amarna alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا وأمرنا ألا نقطع الأرحام وأمرنا أن نصل الرحم وأمرنا ألا نأكل الميتة وأمرنا ألا نأتي الفواحش. Ada 4 asas yang disebut oleh Ja'far bin Abi Talib. Pertamanya Ja'far kata, wahai Raja Najasyi, kami ini merupakan kaum yang menyembah berhala. Maka datang Muhammad suruh kami menyembah Tuhan yang satu dan tidak mensyirikkan dia dengan sesuatu apapun. Dan kami juga, wahai Raja Najasyi, sebelum kedatangan Muhammad ini kami makan bangkai binatang yang disembelih untuk berhala. Datang Muhammad suruh kami makan binatang-binatang yang disembelih hanya dengan menyebut nama Allah. Wahai Raja Najasyi, sebelum kedatangan Nabi Muhammad kami melakukan perkara keji dan mungkar. Datang Nabi Muhammad mengajak kami supaya kami tinggalkan semua perkara keji, menyuruh kami buat perkara-perkara yang ma'ruf. Yang keempat, kami merupakan kaum yang melakukan memutuskan silaturahim. Maka datang Nabi Muhammad SAW suruh kami jaga silaturahim. 4 perkara ini, Datuk, bila disarankan oleh Ja'far bin Abi Talib di hadapan Raja Najasyi, tergamam Raja Najasyi. Dan itulah rumusan ajaran yang diserapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hijrah ini, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Izinkan saya memetik ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya mereka yang beriman, lalu mereka yang berhijrah dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah sebenarnya kelompok manusia mengharapkan rahmat daripada Allah. Sesungguhnya Allah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Datuk, 13 tahun di Mekah adalah tahun yang sangat memeritkan. Pelbagai metod dakwah Nabi SAW sampaikan dengan membaca Al-Quran, dengan menyampaikan wahyu, dengan menunjukkan budi pekerti yang baik. Saban hari Nabi Muhammad dibalas dengan perbuatan-perbuatan yang kesat. Kemuncaknya Nabi Muhammad SAW pernah dijerut leher Nabi Muhammad SAW ketika baginda berada di Kaabah.
Apabila Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam masjid, barulah orang yang menjerut itu melepaskan diri. Tapi bekas baginda kena jerut masih ada lagi pada leher Nabi SAW. Apa lagi mereka tidak lakukan? Macam-macam mereka lakukan. Nabi SAW pergi pula ke kota Taif. Kalaulah bumi kota Taif itu, Datuk, boleh dijadikan sebagai bumi hijrah, namun penduduk kota Taif juga telah melontarkan Nabi Muhammad SAW dengan batu, diusir Nabi Muhammad SAW keluar. Semua ini dihadapi oleh Nabi SAW, tetapi kelangsungan Islam mesti distrategikan. Maka Allah berlakulah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah. Penerangan yang diberi tuan-tuan dan puan, setiap langkah yang dilakukan masa hijrah, sebelum, semasa dan selepas hijrah adalah langkah-langkah strategik. Tiap pemikirannya pemikiran strategik, tiap-tiap kata tuturnya kata-kata strategik, hingga menjadikan peristiwa hijrah itu, tuan-tuan dan puan, telah melahirkan satu gelombang dalam dunia, gelombang tamadun dalam dunia hasil daripada hijrah itu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya nak pergi kepada ahli panel yang ketiga, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah saya rasa ahli panel yang ketiga ni sudah bersedia, bukan nak menjawab soalan, ini bukan peperiksaan tuan-tuan dan puan, tetapi saya nak menyebutkan bahawa bila Nabi sampai ke pinggir Madinah, daripada Mekah ke Madinah sampai pinggir, tak masuk kota lagi, dilaporkan Nabi masih berada di atas haiwan kenderaannya. Ada yang kata unta, ada yang kata kuda dan sebagainya. Orang Muhajirin, orang Ansar berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi belum lagi mencecah bumi Madinah daripada kakinya yang suci itu. Daripada atas kenderaan haiwan itu, Nabi menyebutkan, Ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kalau dapat, ini inti dia yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dan inti inilah yang boleh menyegar bugarkan negara seperti Malaysia yang akan menawan dunia, dan dunia tertawan dengan Malaysia. Macam mana, Doktor? Terima kasih banyak kepada Datuk Dr. Hassan Ali, moderator kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ahli-ahli panel gandingan bersama pada malam ini, malam yang sangat istimewa. Forum perdana juga adalah forum perdana khas selama 1 jam 30 minit disebutkan Datuk tadi. Rakan-rakan bisyarawara Datuk Badli Shah Alauddin dan juga Dr. Farid Ravi. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton rancangan forum perdana semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Datuk dan ahli-ahli panel semuanya, saya sebagai panelis yang ketiga ni tertarik dengan semua yang telah dikongsikan sebentar tadi. Bagaimana disebutkan tadi, Datuk menyebutkan di awal tadi bahawa kita adalah kesan daripada apa yang dihijrahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini dan pada malam ini, dengan keimanan yang kita perolehi, dengan ukhuwah yang tersemai di antara kita, sehingga apa yang disebutkan pada sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki kota Madinah tadi, dengan ukhuwah yang ada, dengan kerjasama yang ada pada malam ini, walaupun orang bercuti, yang lain pun bekerja juga dengan forum perdana ni, dan termasuk juga dengan dakwah ini, dengan halakah ini, dengan majlis ilmu ini, dengan forum perdana ini, adalah semuanya daripada rentitan hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kalau Datuk berkali-kali mengucapkan perkataan strategis tadi, betapa hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga dalam hijrah baginda Rasul membentuk secara strateginya nak gabungkan semua yang kita sebutkan tadi dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nak bawa apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhijrah ke kota Madinah, nak bawa dengan apa yang diajarkan oleh
oleh Allah SWT. Hidup berubah daripada zaman jahiliah, daripada bobroknya akhlak zaman jahiliah itu, daripada bergaduhnya zaman jahiliah itu, daripada berperangnya zaman jahiliah itu, kepada ukhuwah yang indah. Hidup berasaskan kepada strategi, asasnya ikra, asasnya adalah ilmu pengetahuan. Semua tu digabungkan kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam satu strategi awal baginda Rasul SAW, iaitulah membina satu tapak, yang mana tapak itu adalah tapak untuk kamu sujud kepada Allah, yang disebutkan bahawa aqrabun nasi ilallahi sajidun, orang yang paling rapat dan dekat dengan Allah SWT itu ialah orang yang sujud. Dengan sebab itu mari kita bina tu Nabi SAW mengajak para sahabat bersama-sama dengannya dan golongan Ansar yang bersetuju dengan baginda Rasul SAW itu di Bandar Yasrib itu, membina satu tapak yang begitu kecil dengan segala sumber alam yang ada, batu batanya dengan batang kormanya, dahan kormanya, pelepahnya, sebagai tempat yang dinamakan sebagai masjid. Masjid itulah apa yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasul selain sebagai Datuk tadi, untuk membina silaturahim, untuk membina afsyus salam, untuk membina kesejahteraan itu, sehingga kita katakan bahawa strategi awal ni dahsyat. Seolah-olah tak ada hijrah, tak ada masjid, tak ada masjid, tak ada hijrah, as if to say like that. Jadi kalau orang nak berhijrah, kita ni nak berhijrah, sujudlah ke sejadah. Kalau kita ni rasa kita nak berhijrah, marilah berjamaah. Kalau kita rasa kita ni nak berhijrah, yuk carilah masjid. Yang ada di negara kita ini, statistik hingga tahun 2020, bulan 8 tahun ini, statistik menunjukkan jumlah masjid, jumlah surau salat Jumaat keseluruhannya adalah sejumlah 18,257. Maka kita kata, kalau kita bercerita tentang hijrah, kita bercerita tak boleh pisah daripada masjid. Jom kita imarah. Jadi Datuk Pengerusi sebagai menjawab tadi apa yang disebutkan, maka kita rasakan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ini. Maka saya fikir kita tidak lupa sambil-sambil duduk menonton, kita membacakan lafaz selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada pusingan yang pertama ni, tiga-tiga ahli panel itu telah mengemukakan pendapat dan pandangan masing-masing. Apapun pandangan itu, konsentrasinya ialah hijrah satu peristiwa besar. Yang kedua, hijrah adalah pembina tamadun. Yang ketiga, hijrah berlaku kepada seorang Nabi, Nabi yang terakhir, Khatamin Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melonjakkan kenabian, kerasulan, untuk dinikmati oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebut tadi, tuan-tuan, Dr. Farid tadi menyebutkan macam mana hijrah yang pertama, Ja'far bin Abi Talib mengajar kepada Maharaja Habasyah, tuan-tuan dan puan, apa yang di Islam praktik dalam kehidupan orang Islam. Ini sebenarnya benar-benar, tuan-tuan, telah memberikan satu peristiwa baru, satu kisah baru, satu amalan baru, bukan saja penduduk-penduduk di tanah semenanjung Arab, tetapi seluruh dunia, termasuk di Amerika, di Eropah, di Asia dan di mana-mana juga, tuan-tuan dan puan. Jadi alhamdulillah, untuk yang pusingan yang pertama ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita telah pun mendapat sesuatu. Dan saya bimbang kalau beginilah perbincangan, begini hebatnya, tuan-tuan, idea-idea yang dilahirkan, tetapi anak-anak kita tidak menonton, remaja kita tidak menonton, anak-anak muda tidak menonton. Tapi yang sedihnya kalau ibu bapa pun tidak menonton, tuan-tuan dan puan, betapa sayangnya mereka tidak tahu, tidak didedahkan peristiwa yang besar tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami, tuan-tuan, harapan Forum Penama Islam, Forum Perdana Ehwal Islam, harapan forum khas ini, kita harap lebih ramai lagi seluruhnya untuk bersama-sama mengagungkan, untuk bersama-sama mertabatkan satu peristiwa yang besar kepada Nabi Muhammad, iaitu hijrah. Tuan-tuan, lepas ini kita pergi pada segmen yang kedua nanti, tuan-tuan.
Para penonton yang hormati sekalian, Forum Perdana Ehwal Islam khas edisi khas ini dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Tuan-tuan dan puan, saya pergi kepada pusingan yang kedua sekarang ini, tuan-tuan, untuk menunjukkan soalan kepada ahli panel yang pertama, Datuk Bad kita, kemudian ahli panel yang kedua dan ahli panel yang ketiga. Datuk, untuk pusingan yang kedua ini, sudah tentulah dalam perbincangan-perbincangan, ada perbincangan yang mengaitkan hijrah ini dengan pembedaan sebuah negara yang disebut sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, negara yang makmur, Allah mengampunkan. Seluruhnya diampunkan Allah SWT. Daripada pemimpinnya, yang pertengahannya, bawahannya, boroh kasarnya mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang saya nak minta Datuk terangkan kepada para penonton yang dihormati sekalian ni, Malaysia ni sebagai negara contoh. Di mana-mana kita pergi dalam dunia, tuan-tuan, saya dapatlah peluang sikit-sikit untuk melawat dunia ni. Nampaknya, tuan-tuan, bila sebut Malaysia tu kebanyakan mengangkat tangan begini, tuan-tuan dan puan. Hingga kan di negeri-negeri barat pun bila disebut Malaysia macam ni, dia orang buat macam ni. Maknanya, tuan-tuan dan puan, negara kecil dibandingkan Amerika, di mana Malaysia? Dibandingkan United Kingdom, di mana Malaysia? Dibandingkan Australia, di mana Malaysia? Tapi negara kecil, tuan-tuan dan puan, dia punya ruh pada negara, pembedaan negara itu sangat besar. Inilah, tuan-tuan dan puan, yang saya ingat kalau misalnya Datuk dapat menerangkan apa kekuatan yang kita ada. Di mana kekuatan yang ada? Dari konteks hijrah ini, dia ekstrapolasikan kepada masyarakat di Malaysia ini, apa sebenarnya kekuatan-kekuatan yang ada pada negara ini, hingga negara ini terkenal di luar negara dan dalam negara dan di luar negara. Macam mana, Datuk? Baik, terima kasih. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai anak Malaysia, kita berbangga. Kami yang pernah duduk berkelana di luar negara sama ada untuk belajar dan bekerja ini, memang kita akui, kita merasa bangga apabila membawa nama negara kita. Kalau pergi ke Mekah pun sekarang, Malaysia, mari murah-murah, Malaysia bagus. Dia sentiasalah menganggap. Saya ada beza sikit, Datuk. Bila orang Arab tanya, anta min aina? Ana min Malaysia. Mula dia tengok atas bawah tu. Ngapa pula? Sebab dia tak percaya. Tengok color lain. Kita kenal Malaysia lagi ya. Jadi, kalau kita lihat secara jujurlah, kenapakah kita berada dalam kemakmuran dan juga dipuji oleh banyak pihak ini? Kerana kestabilan yang kita miliki. Kita memiliki agama Islam yang begitu diamalkan secara meluas dan diamalkan secara rasmi. Dan ini perlu dikekalkan. Sebab itu kalau kita nak kaitkan dengan hijrah Nabi SAW, hijrah ini dia nak memantapkan kedudukan agama dalam bentuk bernegara, khususnya di Madinah Al-Munawwarah. Dalam tekanan demi tekanan yang ada di Mekah, sudah pasti untuk nak memformalkan agama itu agak susah. Maka formalisasi agama itulah yang menjadikan Islam ini boleh dihormati oleh seluruh dunia. Sebab itu kalau kita rujuk balik kepada sirah, barang perlu diingat, hijrahnya para sahabat, bukannya hijrah ni bukan program rombongan Makcik Kia. Hijrah ini bukan program jalan-jalan cari makan. Hijrah ini adalah perjalanan panjang penuh cabaran. Siangnya panas sampai membakar kulit. Malamnya sejuk sampai ke tulang sumsum. Meninggalkan kampung halaman, tempat dilahir dan dibesarkan. Apa yang para sahabat cari ketika itu? Yang mereka cari adalah Allah. Yang mereka cari adalah iman. Yang mereka nak mantapkan adalah akidah. Sebab itu kata Khabbab, hajarna ma'an nabi naltamisu wajhallah fawaqa'a ajrana 'ala Allahi. Kami hijrah bersama Nabi nak mencari wajhullah, nak mencari Allah, sehingga ganjaran kami benar-benar ada di sisi Allah. Ni riwayat Imam Al-Bukhari. Sama juga kata Aisyah, kanal mu'minuna yafirru ahaduhum bidinihi ila Allah Ta'ala wa ila rasulih mukhafatan an yuftana alaih. Kami dulu berhijrah bawa agama menuju kepada Allah dan Rasul sebab tak nak agama ini terfitnah. Ini riwayat Imam Bukhari. Maka hadirin hadirat sekalian, kalau dulu Nabi dan para sahabat berhijrah untuk nak menjaga iman, maka situasi kita yang sama pada hari ini, memasuki tahun 1442, ayo kita jaga iman kita supaya lebih mantap. Kerana dengan iman yang dijaga dengan baik, maka yang ini menyebabkan agama boleh diamalkan dan dilaksanakan dalam bentuk formal itu tadi.
Cuma Datuk Pengurusi yang kita khawatir kebelakangan ini, mungkin Dr. Farid pun sering berhadapan dengan isu ini, kita berhadapan dengan munculnya pemikiran-pemikiran generasi baru yang kita khawatir boleh merosakkan nama baik agama di negara kita ini. Munculnya pemikiran-pemikiran humanism misalnya, ataupun pejuang human rights yang terlampau memperjuangkan sangat, ataupun liberalisme. Kita runsing dengan pluralisme. Dan ada pula sekarang ni agnostik. Agnostik ini agama yes, Islam no. Tuhan okey, nama agama tidak ada. Ya, ini membimbangkan kita. Dan ini semua adalah serangan-serangan pemikiran, ghazwul fikri yang dihadapi oleh kita sekarang, yang merupakan fasa terbaru serangan daripada orang-orang yang tak senang dengan kejayaan negara kita, agama kita. Dulu mereka serang kita dengan gerakan Tansiriyah, gerakan menasarakan orang Islam. Setelah tidak berjaya, dia buat pada gerakan Taghribiyah, gerakan untuk nak membaratkan orang Islam. Lepas itu saya terkenang balik gagasan yang pernah disebutkan oleh Datuk Pengurusi lama 20 tahun dulu dalam forum-forum perdana. We want modernize but not westernize. Kita moden tapi tak mesti segala-galanya mesti berkiblatkan kepada barat. Justru itu yang ini kita khawatiri. Nama baik Malaysia itu sudah bagus. Dan barang perlu diingat, fenomena akhir zaman akan membawa kita ke arah itu. Nabi sendiri pernah memberikan amaran, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran wa zira'an bi zira'in. Kamu akan ikut jejak langkah musuh kamu sejengkal demi jengkal, sehasta demi hasta. Jadi kita berharap dengan kita membugarkan balik cerita-cerita hijrah Nabi, menerusi medium-medium, platform-platform majlis ilmu begini, boleh menjadikan kita menetapkan prinsip supaya agama ini mesti dimantapkan akidahnya, imannya, dipelihara daripada sebarang serangan-serangan ghazwul fikri. InsyaAllah nama negara kita akan terus tetap harum dan dikenang dan dihormati oleh negara-negara luar. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan ya. Itulah saranan-saranan daripada Datuk Bad mengenai bagaimana Malaysia sudah melalui satu proses daripada 63 tahun yang lalu sampai sekarang ni tuan-tuan dan puan, hingga Malaysia muncul sebagai sebuah negara. Tuan-tuan, kalau hal-hal pembangunan Islam, Malaysia muncul sebagai model kepada pembangunan. Sama ada banking sektornya, sama ada insurans takafulnya dan berbagai-bagai lagi tuan-tuan dan puan. Saya nak pergi kepada ahli panel yang kedua, Dr. Farid Ravi. Doktor, yang kedua ni, kita nak tengok sikit ya, bila kita nak maju ke depan ini, terutama dalam keadaan sekarang ni, halangan-halangan terlalu banyak. Sebahagiannya Datuk Bad dah sebut tadi halangan tu. Tapi halangan-halangan yang berbentuk ism ini juga yang disebut tadi, materialism, secularism, liberalism, pluralism dan berbagai-bagai ism yang lain. Dan ism-ism ini tuan-tuan dan puan menggunakan medium yang terakhir yang ada sekarang ini, mereka kuasai. Tuan-tuan dan puan, internet mereka kuasai, televisyen mereka kuasai, entertainment mereka kuasai, sukan mereka kuasai. Yang itulah yang sebenarnya yang diminati oleh anak-anak kita. Jadi doktor, untuk para tetamu, para penonton yang hormati sekalian ini, apa caranya kita nak memberikan satu ruang, satu jalan, bagaimana caranya kita menghadapi pembangunan, terus membangun, macam Datuk Bad kata, terus menonjol membangun. Pada masa yang sama, kita kena fikir halangan-halangan, dugaan-dugaan, ujian-ujian yang ada, terutama ditujukan kepada mereka yang berumur antara 12 tahun hingga kepada 35 tahun. Macam mana, doktor? Terima kasih yang berbahagia moderator Datuk Dr. Hassan Ali dan juga sahabat-sahabat ahli panel yang saya kasih sekalian. Untuk kita berhadapan dengan satu gerakan ni ataupun pelbagai jenis gerakan ni, Datuk, saya fikir kita kena ada persiapan. Kita tidak boleh avoid permasalahan ini ataupun kita tidak boleh avoid daripada kita jadi mangsa, tetapi kita kena bersiap sedia untuk melawan ataupun membuat persiapan yang lebih berstrategik di dalam mendepani segala macam ancaman-ancaman pemikiran yang tidak terduga. Dan sebagainya telah disebut oleh Datuk Badli Shah sebentar tadi. Saya fikir kita letakkan asas-asas yang paling utama. Pertama sekali, saya ingin menyarankan agar kita memperbetulkan tarbiyah anak-anak seawal usia. Datuk,
early education. Kita nak lihat apa konsep yang kita gunakan dalam mentarbiah dan mengasuh anak-anak seawal usia. Saidina Ali pernah menyarankan kepada kita agar usia anak itu dibagikan kepada 3. 1 hingga 7 tahun, 7 hingga 14 tahun, 14 hingga ke 21 tahun. 1 hingga 7 tahun lebih kepada bermain dan bergurau dengan anak. 7 hingga ke 14 tahun mengajar anak itu adab. 14 hingga ke 21 tahun mengajar anak itu ilmu, kematangan ilmu. So pembahagian usia itu selari dengan perkembangan anak tersebut. Dalam Islam, ada satu kata-kata daripada Imam Malik yang sangat menarik. Imam Malik sebut, aku telah mentarbiah anak aku dengan memilih isteri yang baik. So isteri yang baik membantu si suami mentarbiah anak menjadi anak yang baik. Bila dapat anak, anak itu dinamakan dengan nama yang baik. Supaya nama itu menjadi perkembangan anak tidaklah tersebut. Nama itu dalam menjadi Islam, gabungan nama suami dan isteri. Ada satu kata-kata daripada Imam Malik yang sangat menarik. Imam Malik dan sebagainya. Kadang orang hantar dekat saya, Datuk, hantar nama. Dia kata, Ustaz, tolong cek nama ni. Apa makna? Saya cek dalam kamus, macam-macam kamus Arab, saya cek tak jumpa. Sekali ada dalam kamus Parsi dah. Nama Parsi jadi perkembangan. Saya tak tahu. Jadi pilih nama pun nama yang pelik-pelik. Ada satu nama daripada Imam Malik tak berapa cantik makna, lepas tu kita kerat pula nama tu. Panggil Badlisha, kita panggil Bad. Contohnya tuan-tuan. Badar. Tak apa. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itu yang pertama. Perbetulkan tarbiyah anak. Nasir Ulwan, dan saya rasa ini sarjana-sarjana yang ada menulis buku mengenai tarbiyatul aulad yang sudah diterjemahkan kepada pelbagai bahasa. Kita boleh capai. Cuma kan, saya heran, di negara kita ni, kita ada proses untuk melahirkan anak di hospital dan cikgu guru doktor akan bagi tahu bagaimana perlu buat persiapan dan sebagainya kan. Kita lihat di negara kita ni, belum ada satu sistem yang mencengkam ibu bapa agar ibu bapa juga di-knowledge-kan, diberi ilmu untuk mengasuh anak-anak. Tuan-tuan ada jumpa tak? Ibu dan ayah, katakan ibu mengandung, ibu dan ayah dipanggil ke hospital, Dr. Sharifah Hayati. Pernah tak kita ada sesi tu? Kita dipanggil, kita di-counselling oleh doktor. Nanti anak ni besok macam nak dimandikan, macam nak jaga. Kemudian di awal anak tu membesar, kita dipanggil pula kaunseling. Wahai mak, wahai ayah, kamu berdua kena pantau anak di rumah. Apa mereka buat? Kita tak ada. Datuk Bat, kita ikut suka tingkau lah. So saya fikir perkara ini perlu untuk knowledge-kan, untuk memberi pendidikan kepada ibu bapa supaya mereka juga bersiap siaga untuk membesarkan anak-anak dengan knowledge. Kalau ibu bapa tidak ada ilmu, bagaimana ibu bapa nak membesarkan? Saya tidak nafikan kita ada pelbagai kekangan, kita ada pelbagai cabaran di luar sana dalam mencari rezeki. Tapi urusan mentarbiah, mengasuh anak sangat penting. Datuk, kita tengok di rumah. Kita balik kan, masing-masing ada yang sedang menonton forum perdana ni, tengok di rumah kita, ruang rumah kita ni dipenuhi dengan apa? Adakah dipenuhi dengan meja-meja, dipenuhi dengan almari-almari, apa Dr. Sharifah? Almari jati kan, bercorak-corak dengan pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk orang beli untuk makan nasi kan, widang. Ini tak susun almari. Pelik tak pelik? Ini pelik. Baik. Jadi patutnya ruang rumah kita ni ada ruang buku, ada pembelian buku, ada bajet-bajet tertentu untuk membeli buku, pembacaan, ada perbincangan-perbincangan ilmu dengan anak-anak. So ini akan membentuk pentarbiah. Ini pertama. Keduanya, pengetahuan ibu bapa perlu ditingkatkan. Yang ketiga, pertingkatkan dan perkemaskan sistem pendidikan dari semasa ke semasa. Kita perlu lihat juga silibus. Kita kena tengok ke pedagogi pendidikan, persiapan guru, prasarana di sekolah. Kalau satu sekolah, satu kelas tu, kalau bajetnya 30 orang atau 28, 25 ke 30 orang, kalau bilik darjah tu sudah 45 orang, anak terantuk kepala kena dekat whiteboard. Jadi terlalu padat. Jadi kita tak boleh nak dapatkan satu pulangan dan juga keberhasilan. So ada beberapa perkara lain lagi yang saya fikir kita perlu sama-sama mempertingkatkan lagi penguasaan dan juga mempertingkatkan kemahiran dalam mengasuh mentarbiah anak untuk menghadapi pelbagai isma tadi tu ataupun aliran-aliran pemikiran itu.
InsyaAllah. Terima kasih ya doktor. Tuan-tuan, doktor bagi konsentrasi tadi jawapannya kepada pendidikan, terutamanya pendidikan anak-anak. Tuan-tuan, dalam pendidikan anak-anak ni tuan-tuan, anak-anak yang itu anak-anak sendiri terlibat, ibu ayah terlibat, guru-guru terlibat, masyarakat terlibat, teman-teman sebayanya terlibat dan banyak lagi tuan-tuan konglomerat of variables yang terlibat untuk membentuk seorang manusia itu. Jadi tuan-tuan dan puan, tadi disebutkan di antara yang paling penting sekali ialah tarbiyah. Daripada lahirnya sampai dia jadi toddler, sampai dia jadi remaja, itulah peringkat yang paling penting untuk ditarbiyah anak-anak kita supaya mereka tuan-tuan dan puan minat kepada agama, minat kepada cita-cita agama, minat melaksanakan agama. Inilah yang saya rasa satu perkara yang perlu diberikan perhatian sesuai dengan kita merayakan Ma'al Hijrah hari ini, hari yang kedua ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Okey, saya nak pergi kepada ahli panel yang ketiga, Dr. Sharifah. Doktor, ya. Dalam kalau kita baca begitu yang ringan-ringan ni lah. Kemajuan sesebuah negara, pembangunan sebuah negara itu terletak paling tidak ni kepada 4 unsur, ya. Pertama ialah pemimpin atau yang dikatakan pembuat dasar. Yang ketiga ialah rakyat, beneficiaries, orang yang menerima, the recipients of activities, whatever project program yang diperuntukkan untuk mereka. Yang ketiga ialah sumber, maknanya resource. Sama dia economic resource, social resource. Yang keempat ialah tenaga manusia atau pelaksana dasar. Yang nombor 1, nombor 4 ni biasa jadi masalah. Iaitu pemimpin, maknanya pembuat dasar masalah, dan juga pengendali dasar yang menjalankan dasar itu masalah. Sungai Buloh baru-baru ni umpamanya tuan-tuan, ya, adalah berkaitan dengan mereka yang mengendalikan, mereka yang beri tugas untuk mengendalikan dasar itu. Jadi dalam hal yang sedemikian ni, apa agaknya, ya, pada pandangan doktor lah, dan dah begitu lama di universiti agaknya, dah banyak membaca dan sebagainya, mungkin kita boleh bagi tahu kepada para penonton yang kita muliakan sekalian ini, apa caranya bagi negara Malaysia yang kita sayang, kita kasih, kita cinta ini terus membangun, terus hebat, kalau kita dapat yang pertama, yang keempat tadi dapat dibendung supaya mereka ikut satu acuan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana doktor? Terima kasih banyak yang berbahagia Datuk Hassan. Alhamdulillah, sememangnya kita tahu dan kita dah bincang tadi bahawa kekuatan dakwah baginda Rasul SAW sekaligus membina kekuatan dunia yang Datuk sebut, qiwamud dunia bi arba'. Kekuatan dunia itu boleh tertegak dengan 4 perkara. Antaranya bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin kita, dengan sifat A yang ada, kualiti A yang ada. Dan kualiti A yang ada yang membina masyarakat kita pun adalah kualiti A yang ada pada baginda Rasul SAW. Saya dengar Datuk sebut tentang isu Sungai Buloh. Ini baru-baru ni kita pun dengar, iaitulah aduan-aduan masyarakat kita tentang penguatkuasaan. Ini menjadi muhasabah juga kepada kita. Bagaimana kita nak mengangkat dunia, mengangkat diri kita, mengangkat kehidupan kita ini dengan kekayaan. Ya, bisakhat dengan sakhawatil aghniya. Satu daripada kekuatan dunia dengan kemurahan hati orang-orang yang kaya raya. Tetapi kita juga dengan gandengan yang 4 tadi menunjukkan bahawa kualiti A juga dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kualiti al-amin, kualiti amanah, adil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak boleh lari daripada cerita tentang hijrah tanpa kita menceritakan tentang kekuatan-kekuatan ini yang ada pada sahabat dan baginda Rasulullah SAW yang dicontohi oleh sahabat. Kalau saya cerita sebut tentang adil, tentang kualiti A, kualiti al-amin yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Sesungguhnya aku ini diutuskan oleh Allah sebagai rasul yang beramanah. Dan dikaitkan pula dengan kita cerita panjang tadi tentang akidah, tentang ketaatan, supaya kita taat kepada Allah. Sebab itu kita cerita yang pertama tadi, strategi Nabi nak suruh orang taat sehingga boleh mengangkat dunia sampai dunia itu tertawan, bukan dunia itu tertawa dengan kita.
ialah Nabi membina hard competency, iaitulah itu tadi masjidnya. Dalam masjid yang dibina itu dibina soft competency dengan sifat ubudiahnya. Nah, yang keduanya pula kita menceritakan tentang bagaimana kita nak mengangkat dunia ini dengan satu lagi sifat soft competency, iaitulah sifat A yang saya sebutkan, kualiti A yang saya sebutkan, yang juga kualiti yang ada bagi baginda Rasulullah SAW di dalam Al-Quran tadi, iaitulah Al-Amin. Memang cerita nak kaya ni cerita orang nak kaya lah. Kadang-kadang menyebabkan kita lupa amanah kita. Tak ada siapa yang tak nak kaya. Semua orang nak senang. Semua orang nak kaya sehingga disebutkan apa? Manhuman la yashba'an. Dua orang yang tak kenyang-kenyang. Kita pun sama juga. Manhuman la yashba'an. Talibul ilm. Dua orang yang tak kenyang-kenyang kan? Satu, orang yang cari ilmu. Dua, talibur rizq. Orang yang cari rezeki. Dan rezeki ni pula disebut di dalam Al-Quran menurut orang yang mengkajinya. Kalau perkataan rezeki itu tak kurang daripada 118 kali diulang-ulang. Memang nak rezeki. Kekayaan adalah rezeki. Kesihatan adalah rezeki. Iman yang kita dapat adalah rezeki. Ilmu yang kita terima adalah rezeki. Kita cerita tentang amanah. Cerita kadang-kadang kita tersalah mengambil sumber rezeki. Sebab itu Al-Maraghi di dalam menafsirkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Ma'idah ayat 88, apabila Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba. Bila Al-Maraghi mentafsirkan ayat ini, iaitu apabila Allah sebut makanlah daripada apa yang direzekikan oleh Allah itu. Ingat, memang semua orang nak rezeki, tetapi Allah bagi kekuatan kepada kita dengan peringatan halalan tayyiba. Dan Al-Maraghi mengatakan cari yang halal dan yang baik itu dari segala sumbernya. Bukan makan saja yang halal, yang disembelih halalnya, tetapi juga sumber rezeki kita juga daripada yang halal. Beringat-ingat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya katakan tadi, tidak cukup membina hard kompetensi melalui masjid, tapi Nabi bina pula pasar untuk orang Islam, nak mengelakkan orang Islam daripada berniaga dengan cara yang tak baik, dengan cara yang zalim, dengan cara mengambil keuntungan, dengan cara salah guna kuasa yang digunakan. Maka akhirnya lahirlah orang-orang yang man ghasyana falaysa minna, orang-orang yang tak menipu, berbanding daripada pasar-pasar sepertinya Kainuka yang akhirnya dapat dikalahkan, dimonopoli oleh orang-orang Islam yang mempunyai kualiti A tadi, iaitulah kualiti Al-Amin, kualiti amanah. Jadi hijrah juga bererti kita mengambil sifat-sifat amanah yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan dunia yang Datuk sebutkan tadi. Terima kasih, Doktor. Ini kualiti A, tuan-tuan. Kualiti A, kualiti Al-Amin. Masya Allah, tuan-tuan. Ini kualiti yang sangat mahal, tuan-tuan dan puan. Kualiti amanah, tuan-tuan, sangat-sangat mahal. Dan kualiti amanah ini, tuan-tuan, sepatutnya ada kepada seluruh manusia. Sama ada yang di atas, sama ada yang di pertengahan, sama ada yang di bawah, tuan-tuan dan puan, yang sepatutnya dijunjung ialah keamanahan. Kalau tidak amanah, tuan-tuan dan puan, rasuah misalnya, maka terlungkuplah negara, maka jatuhlah negara, maka jatuhlah umat. Ini yang terdapat dalam sejarah manusia, tuan-tuan dan puan. Okey, kita akan berehat sebentar, tuan-tuan dan puan. Sebelum kita pergi kepada segmen yang ketiga, kita berehat sebentar.
Para penonton, kita masuk kepada segmen yang ketiga, tuan-tuan, atau blok yang ketiga sekarang ini. Tuan-tuan, sebelum saya mengemukakan soalan, tuan-tuan, kita nak bacakan ada soalan daripada Facebook, tuan-tuan dan puan, daripada saudara Isyamsul. Apa kata dia? Kita kembali kepada perkara asas, iaitu pembentukan keluarga yang seimbang dan cemerlang. Ini untuk penting perubahan dalam segala hal. Ini titik penting perubahan dalam segala hal. Bagaimana sebuah keluarga itu boleh merangsang kepada perubahan tersebut? Yang ini saya tujukan kepada Datuk Bat lah. Sila. Terima kasih Datuk Pengurusi. Bila kita nak memulakan satu-satu kejayaan dalam konteks negara, sudah pastilah ideanya adalah memulakan daripada keluarga. Kalau kita nak kaitkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi SAW, antara faktor kejayaan baginda Nabi dalam profesi atau kerjayanya sebagai seorang Nabi yang disebutkan oleh Prof. Madia Dr. Sharifah tadi, Nabi ini dia ada moral force. Jadi yang nak kita bawa adalah moral force. Sudah pastilah. Iaitu perubahan daripada yang Nabi bawa, daripada baginda Nabi itu sendiri. Maka dalam konteks kekeluargaan, moral force itu adalah penampilan kita. Maka dalam konteks hijrah, transformasi yang dibawa oleh baginda Nabi sangat berkesan kerana akhlaknya. Tip top. Sebab itu, kalau kita balik kepada apa-apa hukum asas perubahan, apakah hukum paling asas untuk berubah? Hukum paling asas disebutkan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu prinsip hukum asas. Tuhan tidak akan mengubah nasib atau apa saja kedudukan satu kaum sehingga mereka itu ubah diri mereka sendiri. Maka ini yang disebutkan sebagai moral force. Sebab itu perubahan, sama ada daripada konteks dalam konteks keluarga dan konteks negara, tak akan berlaku sebarang kejayaan dalam perubahan kalau pada diri kita semua tidak berubah terlebih dahulu. Sebagai bapa yang nak mendidik keluarga, ubah dulu diri. Sebagai pemimpin, nak mengubah rakyat yang dipimpin, ubah dulu diri. Sebab itu kata Albert Einstein, orang yang gila adalah orang yang ingin perubahan di masa depan, tetapi perbuatannya hari ini tidak berbeza dengan apa yang lalu. Atau disebut dalam bahasa Inggeris, we cannot solve our problems with the same thinking we use when we created them. Macam mana nak memimpin satu perubahan kalau dia masih berada di takut lama? Sebab itu kegagalan selalunya berpunca daripada dua sebab. Pertama, orang yang hanya berfikir tapi tak pernah buat apa-apa. Yang kedua, orang yang buat apa-apa tapi tak pernah berfikir. Those who thought and never did, and those who did but never thought. Dua ini dia sama. Dia tidak akan membawakan sebarang kejayaan. Sebab itu, ada orang pernah buat kira-kira, wallahualam betul ataupun tidak. Tapi dia mengira apa nilai yang menyumbang kepada perubahan, transformasi, hijrah. Yang menyumbang kepada perubahan adalah sikap. Nombor satu sikap. Dan sikap itu mesti mula daripada rumah. Sampai dia buat kira-kira, if A, B, C, D are equal to 1, 2, 3, 4 sampai 25, kalau kita heja perkataan hard work, sampai daripada H sampai K itu baru 98%. Kalau knowledge K sampai E baru 96%. Tetapi kalau attitude 1 sampai 5, A sampai E dia jadi 100%. Sebab itu saudara-saudari sekalian, untuk kita nak mencerita perubahan, penghijrahan, ayo tukar sikap terlebih dahulu. Jangan jadi orang yang buruk perangai, hati busuk bagaikan bangkai, halal diambil, haram dipakai, aib menimpa, malu akan terbarai. Perangai elok tidak tercela, akhlak dijaga, maruah dibela. Barulah agama boleh dijunjung di atas kepala. Perubahan sikap terlebih dahulu. Wallahualam. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah. Itulah jawapan daripada Datuk Bat, tuan-tuan dan puan. Pentingnya individu, pentingnya ahli keluarga, pentingnya unit-unit keluarga yang kecil dalam masyarakat, tuan-tuan dan puan. Orang-orang yang pandai, bijak pandai mengatakan, sesebuah negara itu akan maju kalau keluarganya maju. Sesebuah negara itu, tuan-tuan dan puan, akan diberkati kalau keluarganya diberkati.
Tapi kalau misalnya keluarganya lentang pukang, sempang perenang, tuan-tuan dan puan, maka negara pun akan ikut sempang perenang. Begitulah tuan-tuan dan puan, kaitan langsung, symbiotic relationship di antara keluarga dengan pembangunan negara yang kita bincang sebentar tadi. Saya nak pergi kepada yang soalan yang kedua daripada para penonton, tuan-tuan. Soalan daripada penonton kita dengarkan dan kita ikuti soalan para penonton. Yang ini nanti kita tujukan kepada Dr. Farid Rabi. Sila. Assalamualaikum. Saya Siti Alawiyah binti Muhammad Noor. Untuk Malaysia terus menawan perhatian dunia, kita mestilah memperteguhkan perpaduan antara kaum dan agama, khususnya di kalangan generasi muda. Jadi, apa yang patut kita lakukan untuk kepentingan masa depan? Sekian, terima kasih. Sila. Oh, terima kasih Datuk. Terkejut saya Datuk. Macam kena segah dengan gusar pada Datuk. Saya sangat-sangat teruja hari ini sebenarnya Datuk. Bila Datuk yang memoderatorkan. Saya sebenarnya dubdap ni. Ya, macam ini kalau turun examination ni full professor turun ni. Oh, legend. Legend turun. Jadi kita tak boleh salah jawab. Semua kena catat. Terima kasih Datuk. Terima kasih kepada penonton. Saya rasa sahabat-sahabat di luar sana pun setuju dengan saya bahawa Datuk merupakan salah seorang yang mengangkat dulu forum perdana sehingga orang lepas solat Isyak malam Jumaat tu tak sempat solat sunat lah, balik rumah sebab tengok forum perdana, termasuklah saya pada masa tu. Tuan-tuan yang saya kasih, kita kembali pada soalan yang ditanya kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan memperteguh perpaduan kaum. Begini tuan-tuan, ada 5 perkara saya nak pesan. 5 perkara saya nak pesan. Pertama sekali, dalam kita mempertingkatkan perpaduan, apa yang kita perlu ada? Konsep perpaduan yang sama. Kita kena faham, saya tahu satu konsep perpaduan dalam sebuah negara itu adalah terikat dengan perlembagaan, adalah terikat dengan rukun negara, adalah terikat dengan sejarah. Dan juga termasuklah social contract yang ada melalui perlembagaan yang dihasilkan secara bersama. Kerana Malaysia ini adalah sebuah negara yang sangat unik. Sangat unik. Sebab itu saya sebut tadi saya cuba celah bila Datuk Bat kata kita pergi mana-mana orang kata oh, Malaysia ni hebat. Sebut je Malaysia hebat. Bila saya pergi negara Arab saya kata saya Malaysia, Arab tenung saya lama. Anta min Malaysia, limadha anta takhtalif. Dia kata kenapa hang lain? Memang kurang asam betul. Sampai satu ni cerita, saya nak bawa sikit cerita pengalaman saya tu. Ada seorang Arab tu dekat universiti masa saya buat PhD, dia tanya, "Anta min aina?" Saya kata, "Ana min Malaysia." "Oh," dia kata, "min Malaysia." Cara "oh" tu, saya dah confused. Hang tahu tak Malaysia kat mana? Saya kata, "Anta ta'rif aina Malaysia?" Dia kata, "Ana arif." Saya tanya kat dia, "Awak tahu tak Malaysia ni dari sudut geografinya kat mana?" Dia kata dia tahu. Saya tanya balik dengan dia, "Kalau hang tahu, aina Malaysia?" "Afrika," dia kata. Mentang-mentang lah saya color ni. Dia campak terus Malaysia pergi ke Afrika tu. Baik tu, itu. So kita ada social contract yang perlu kita menghormati antara satu sama lain. Yang keduanya membina perpaduan melalui komunikasi dan pertuturan. Kita nak mempertingkatkan sistem komunikasi. Kita tidak mahu di medsos, media sosial dan juga pada perhimpunan-perhimpunan tertentu sama ada mana-mana agensi, mana-mana individu mewakili mana-mana parti. Kita tidak mahu ada unsur-unsur yang mencemar dan juga mencalar nilai perpaduan. So kita kena jaga pertuturan komunikasi yang boleh memujuk hati orang lain melihat keindahan Islam. Tuan-tuan kena ingat bahawa Malaysia ini adalah negara Islam, negara yang berdaulat, yang didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam. Mahu atau tidak orang lain haruslah menghormati agama yang menjadi agama perlembagaan atau agama persekutuan. Kita harus menerima dengan hati yang terbuka. Sebab di dalam perlembagaan juga telah mengizinkan orang lain untuk mengamalkan agama masing-masing. Mana ada sebuah negara cuti, semua agama raya kita cuti. Datuk Bat, Deepawali awak cuti tak? Cuti kan? Datuk Bat cuti Deepawali. Kalau ikutkan Datuk Bat, ini indahnya. Ada setengah negara cuti perayaan mengikut agama masing-masing. Okey. Ada negara kalau
Christmas dia kata orang Kristian yang cuti, yang lain semua pergi kerja. So, itu tidak berlaku. Jadi ini perpaduan yang tercapai melalui menghormati. Ini yang kedua. Yang ketiga, membina perpaduan melalui pergaulan. Kita kena perhebatkan. Kita ada Jabatan Perpaduan Negara. Kita ada macam-macam agensi yang perlu memperhebatkan lagi aktiviti dan juga awareness program. Yang keempat, memberi keutamaan kepada pembangunan negara. Setiap kita harus melihat bahawa membangunkan negara itu lebih utama daripada membincangkan perkara-perkara yang bersifat cebisan, perkara-perkara pecahan. Dan saya berharap supaya setiap pemimpin yang mewakili etnik masing-masing menyedarkan masyarakat dia, menyedarkan etnik mereka atau kumpulan yang mereka wakili supaya difahamkan akan kepentingan perpaduan. Yang kelima dan juga sebagai penutup, memupuk semangat perpaduan di setiap peringkat. Kita kan ada program di peringkat taman, Korea, daerah, negeri, supaya kita nak lihat banyak lagi aktiviti yang boleh kita lakukan untuk kita memupuk lagi dan semarakkan lagi erti perpaduan. Tuan-tuan kena ingat, tanpa perpaduan kita tidak akan memana. Dia akan efek pada ekonomi, dia akan efek pada politik, dia akan efek pada pelbagai sudut dan kita akan menghadapi pelbagai masalah kalau kerana cabar-mencabar erti perpaduan. Masya Allah, tuan-tuan dan puan ya. Satu tutorial tuan-tuan dan puan mengenai perpaduan yang disampaikan oleh Dr. Farid Rabi. Alhamdulillah. Yang nak dipegang tuan-tuan dan puan, Malaysia ni memang sangat unik tuan-tuan. Dalam dunia ni, Malaysia ni adalah sebuah negara yang kecil tetapi banyak perkara yang menjadikan dia unik. The uniqueness inilah digabung, dipadu menjadi Malaysia antara negara yang ulung dalam dunia ini dalam berbagai bidang. Tuan-tuan dan puan, yang kedua tentang social contract yang disebutkan tadi. Menghormati social contract. Semua dah sign dah social contract ini. Tak patut ditimbulkan. Tak patut dijuruskan lagi minyak untuk membakarnya kepada anak muda misalnya, tuan-tuan dan puan. Yang ketiga, soal komunikasi. Maknanya ada interkomunikasi, intrakomunikasi di antara kaum untuk menjalin satu hubungan yang rapat dan intim di antara mereka, insya-Allah. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Sharifah. Doktor, saya nak kaitkan dengan peristiwa hijrah ni balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kalau kita tengok yang bersama dengan Nabi, jenis yang tua-tua macam saya ni tak ramai. Yang ramainya jenis muda, awal-awal belasan tahun. Antaranya Ali bin Abi Talib, Talha bin Abdillah, Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ini antara orang ni umur dia belasan tahun, bawah-bawah belasan tahun lagi. Persoalannya, orang yang dah didik Nabi Muhammad SAW dalam umur yang sangat green, very, very green, hijau itu. Tapi tuan-tuan dan puan, pemikiran mereka tidak sehijau umur mereka, tuan-tuan. Gaya juang, daya tahan, jihad mereka tidak seperti hijau sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan manusia yang berumur sedemikian. Balik kepada kita di Malaysia ni, anak muda kita di mana? 8 orang mati pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, dilanggar oleh seorang, 8 mati. On site, mati kerana basikal lajak dan sebagainya. Ini remaja kita. Kita tengok di mana-mana pun yang bersepah remaja kita. Yang tunggu kedai kalau 24 jam tu remaja kita. Tuan-tuan, jadi saya nak minta agaknya malam ini, saya bila dengarkan cara doktor ni, tuan-tuan puan, perkataan yang saya nak sebutkan macam mana doktor ni menserlahkan apa idea dia, very sisterly, tuan-tuan. Terlalu kekakak-kakakkan itu, tuan-tuan puan, insya-Allah. Yang saya rasa, tuan-tuan, itulah saya rasa benda-benda yang sangat baik untuk kita, terutamanya anak-anak muda mendekati orang seperti doktor. Sila doktor. Terima kasih banyak yang berbahagia, Dato' Hassan. Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur bahawa kita dianugerahkan dengan agama ini dan contoh teladan yang baik daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi diutuskan dengan membawa contoh teladan yang baik. Saya tertarik bila Datuk sebutkan tadi bagaimana Nabi SAW dalam usia yang singkat 23 tahun dapat menghasilkan para sahabat yang muda tetapi sangat jauh kematangannya.
nilai juangnya yang sangat tinggi. Ia sudah tentu datangnya daripada contoh teladan yang baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ada riwayat mengatakan bahawa sekiranya Rasulullah SAW tu tuan-tuan, puan-puan, tak ada mukjizat. Sekiranya tak ada mukjizat, tak mungkinlah. Sebab para rasul diberikan oleh Allah Subhanahu Taala dengan pelbagai mukjizat. Tapi nak ceritanya, kalaulah Nabi SAW itu tidak ada mukjizat, maka mukjizat Nabi SAW adalah para sahabat. Kerana para sahabat yang dilahirkan hanya dalam tempoh yang singkat 23 tahun itu, melahirkan orang-orang yang jati dirinya subhanallah. Bukan sekadar dari sudut taatnya beragama, tetapi dari segala segi aspeknya. Begitu dia turun, fotokopi lah kita kata ya, betul-betul macam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Saidina Umarnya ya. Apabila dia menjadi gubernur, kita tahu apabila ada orang datang membawa anaknya, bila anaknya datang untuk berjumpa dengan dia pada ketika itu sedang dia berurusan dengan orang lain di hadapannya, lalu dia bersama dengan anaknya, sehinggalah gubernur yang nak dilantik itu berkata kepada dia, aku ada anak tetapi aku tak melayan anak aku, lebih kurang begitu ya dalam bahasa kita. Aku ada anak tetapi ketika aku berurusan aku tidak melayan anak aku, begitu. Saidina Umar merakamkan balik apa yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Sayang orang di atas muka bumi ini, saya apa yang ada di langit akan mengasihi. Saya nak cerita bahawa benar yang disebutkan tadi, para sahabat itu begitu. Tapi mengapa jadi begitu? Kita dah cerita panjang dah tadi, sehinggalah kepada tutorial apa tadi, pendidikan yang diberikan oleh Dr. Farid Ravi tadi, pentingnya kekeluargaan yang disebutkan tadi, dan akhirnya dia bertitik tolak kepada contoh teladan yang baik. Alhamdulillah, kita masyarakat Malaysia ini juga mempunyai kekuatan-kekuatan kita yang kita perolehi melalui agama Islam sebagai agama persekutuan kita. Agama yang kita jadikan sebagai mainstream dalam pendidikan kita. Alhamdulillah. Dan universiti-universiti kita meletakkan agama dan Islam itu sebagai mainstreamnya. Dan kita menjadi kekuatan kebanggaan dengan universiti Islam, bahkan universiti yang lain-lain juga. Universiti Melaya di kedudukan yang ke-56 dunia. Begitu juga dengan perbankan kita. Begitu juga dengan agensi-agensi dakwah kita, agensi-agensi Islam kita yang dijaga, yang dikelola dan diselia. Kita ada kekuatan-kekuatan ini. Tapi jangan lupa, apa juga yang kita masukkan di dalam rukun negara kita, tata susila kita, kesopanan dan kesusilaan kita, sifat baik, kata orang Melayu, budi bahasa, budi baik itu dipegang menjadi kekuatan kita yang nak kita angkat. Sebab itu kan orang Melayu bila dia berseloka, dia berpantun, dia berpuisi, kita dapat kenal di mana kekuatan kita. Bila mereka berpantun, berpuisi, berseloka, mereka akan angkat budi baik kekuatan kita yang menjadi tumpuan. Misalnya Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Jadi masyarakat kita adalah masyarakat yang berbudi baik, bukan seperti yang disebutkan tadi. Kalau ada segelintir itu kita jadikan sebagai muhasabah kita, jangan nilai setitik habis susu sebelanga, dan kita harus bangkitkan dengan kekuatan-kekuatan Islam, kekuatan hijrah, kekuatan sopan santun, kekuatan adab dan akhlak yang ada dalam kalangan kita, insya-Allah. Terima kasih Doktor. Tuan-tuan, kita mengakhirkan pusingan yang ketiga, dan selepas ini kita nak pergi pusingan yang keempat. Mungkin kita berehat sebentar, tuan-tuan. Silakan.
Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita sudah pun menyempurnakan sampai kepada pusingan yang ketiga. Dan sekarang ini kita masuk pusingan yang keempat, tuan-tuan. This is the extended version of Perhimpunan Ehwal Islam. 1 jam setengah, tuan-tuan. Harap tuan-tuan masih berada di tempat duduk masing-masing, bersama anak yang disayang, bersama isteri yang dicinta, bersama suami yang dikasih, dan juga seluruh anggota keluarga, untuk sama-sama mengikuti, tuan-tuan dan puan, hujah-hujah penerangan-penerangan yang dikumpulkan ahli-ahli ilmuwan, agamawan, profesional yang berada di hadapan kita ini. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya nak saya nak menyebutkan yang nak diulang lagi, bahawa program ini khas ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama, tuan-tuan, menyokong apa juga yang dijalankan atas nama Islam. Kita sokonglah apa benda pun untuk mendamaikan martabat Islam dalam negara kita ini terutamanya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, untuk yang berikutnya, saya nak mengukakan soalan juga kepada Datuk Bad. Datuk, Ya, Tok. ini soal saya nak sebutkan tentang masalah remaja lagi ni, Datuk. Ya. Sebab pada saya dah terlibat dengan remaja ni buat summer camp dekat 30 tahun kan. Dan 1.2 juta orang telah mengikuti summer camp itu. Setiap kali ada 300 atau 400 orang setiap satu session. Tapi yang jelasnya ialah ilmu agama sangat daif. Yalah. Amalan agama sangat daif. Kemahuan menjalankan agama sangat daif. Kemahuan untuk duduk majlis yang ada cerita agama sangat daif. Dan kita saksikan di masjid di surau. Semuanya sudah bersyarah di masjid dan di surau. Tuan Imam pun, tuan-tuan dan puan, kita lihat di mana pemuda-pemuda. Di mana anak remaja kita. Daripada umur 13 tahun, 14 tahun sampailah umur 25 tahun. Di mana mereka? Dan saya nak kaitkan itu dengan soalan. Soalan saya ialah masalah muda-budi kita di Malaysia ni, mereka terikat dengan, tuan-tuan bayangkan berbagai-bagai cerita, tuan-tuan dan puan. Soal pedofilianya, soal pengguguran haramnya, soal pembuangan bayinya, soal seks bawah umurnya, pengaruh LGBT-nya, dadahnya, alkoholnya, dan yang terbaru ni sexting. S-E-X-T-I-N-G. Sexting ialah perbuatan bentukan mesin gairah. Gambar tubuh badan, tuan-tuan, separuh bogel atau dibogilkan itu ditukar antara lelaki dan perempuan dalam golongan remaja ini. Dan ini sangat popular. Dan kita tengok TikTok misalnya, sangat-sangat popular. Saya tengok orang umur 60-70 tahun pun TikTok. Dan saya pun tak tahulah, tuan-tuan, macam mana ini boleh berlaku dalam pemikiran manusia, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Agaknya, dengan gambaran-gambaran yang sedemikian ni, macam mana caranya? Kita nak bantu negara ni, semua nak bantu negara. Kita ada 32-33 juta ni, semuanya mesti membantu negara. Tetapi kalau menjahanamkan negara ini, apakah langkah-langkah segera yang patut diambil oleh mereka yang berkuasa, mereka yang berkedudukan untuk meredakan keadaan ini? Sila, Datuk. Baik, terima kasih Datuk Pengurusi. Kita ringkaskan beginilah. Untuk berubah, kita pegang konsep 3M. Pertama, mulakan daripada diri kita sendiri. Yang kedua, mulakan daripada benda yang kecil-kecil. Dan yang ketiga, mulakan daripada sekarang. Pertama, mulakan dari diri sendiri. Kita bicara introspeksi ke dalam. Proses memuhasabahkan diri kita. Sebab kadang kita sibuk mencari kesalahan orang lain tanpa mencari apakah kesalahan kita. Kita nak mengajak orang muda datang masjid, tapi SOP masih lagi belum dibenarkan. Budak umur 12 tahun ke bawah masih lagi belum dibenarkan masuk kecuali dengan kawalan. Banyak lagi proses yang kita kena jalankan. Yang kedua, mulakan daripada hal yang kecil-kecil. Kita suka mengimpikan perubahan yang drastik, tapi perubahan-perubahan yang kecil kita lupa. Senyum, sopan santun, sabar, muka manis. Sebab itu orang tua-tua pesan, perubahan yang kecil akan membentuk perubahan yang besar. Jalan-jalan ke pasar pagi, naik bendi kereta loyang. Semenjak kucing naik haji, banyak tikus yang semayang. Apa artinya? Bila tikus dengan kucing, status berbeza. Tapi bila kucing naik haji, tikus naik haji, banyak kucing yang segan, akhirnya terpaksa semayang. Jadi permulaan mula berkecil. Dan yang ketiga, yang terakhir, mulakan perubahan daripada sekarang. Bukan sekadar sekarang, tapi now. Sekarang tu panjang sangat, 3 suku kata, sekarang. Now, berubah kena sekarang. Jadi kepada anak-anak muda, para pemimpin, kalau kita nak buat perubahan, buatlah berubah sekarang juga. Sekadar itu. Wallahualam. Terima kasih, Datuk. 3M tadi, Datuk. Jadi tuan-tuan dan puan, 3M ni tidak terlalu sukar sebenarnya. Mak bapak yang educated, yang separuh educated, yang tidak educated pun
boleh melakukan 3M ini. Dengan hanya tuan-tuan komitmen yang mendalam dalam diri kita untuk melihat anak-anak kita sekurang-kurangnya lebih berjaya daripada diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan, saya nak pergi kepada Dr. Fadil Rabi ya. Doktor ya, masih lagi saya ingat kita nak pergi melihat tentang remaja. Saya sangat concern pada remaja ni. Agaknya kita dalam forum Perdana Islam yang lepas-lepas pun memang ada cerita tentang remaja. Tapi bila saya tengok satu perangkaan dengan satu kajian kebangsaan, kesihatan dan mobiliti tahun 2017 yang dibuat, melibatkan 27,497 remaja berusia 13-17 tahun daripada 212 sekolah terpilih, 7.3% pernah melakukan seks. Tuan 35% remaja lelaki pernah melakukan seks sebelum mencapai umur 14 tahun. Yang perempuannya 21%. Yang perempuannya. Kemudian tu 21% laki-laki lebih daripada satu pasangan. Melakukan seks lebih daripada satu pasangan. Yang perempuan pula 11% memilih pasangan lebih daripada satu untuk melakukan seks di luar yang sah itu. Jadi apa yang saya nak sebutkan, yang akhirnya saya nak sebut tentang pornografi. Inilah dia satu budaya, doktor, namanya hedonisme. Hedonism. Ini budaya hedonism ni para penonton ialah budaya syahwat. Jadi sebab itu kita tak mau diracuni anak-anak kita dengan budaya hedonistik ini. Sila doktor. Terima kasih Datuk, para penonton yang saya kasih sekalian. Concern kepada masa depan negara mestilah letak kepada generasi pada hari ini. Pernah orang cerdik pandai sebut, kalau nak lihat masa depan negara, lihatlah kepada generasi yang ada pada hari ini. Kalau generasi yang pada hari ini tidak terasuh jiwanya, tidak terbentuk fikirannya, tidak diarahkan kepada suatu kehidupan yang lebih stabil, terasuh emosinya dalam tuntutan dunia dan akhirat, maka mereka akan menjadi masyarakat yang tersasar daripada tujuan asal mereka diciptakan. Kita nak tinggalkan pada siapa dunia ini? Pastinya kepada generasi akan datang. Yang ada pada hari ini akan kembali, tak ada siapa pun kekal. Maka generasi akan datang adalah harapan kita. Oleh yang demikian, mereka harus dicorakkan dengan corak yang betul. Akhirnya saya ingin meminjam syair yang yang dicipta oleh Ustaz Saha. Dia kata begini, wahai pemuda serta pemudi, harapan bangsa tiang negeri, jangan leka menghias diri, amal ibadat segera dicari. Kepada Allah jangan berhenti, menjunjung titah berbuat bakti, dosa maksiat jangan campuri, terbakar kulit dijilat api. Terima kasih. Para penonton yang berhati sekalian, cantik tuan-tuan dan puan, cantik dengan dia punya syair dia. Saya tak tahulah tu bergurindam suruka syair tuan-tuan dan puan yang memeriahkan lagi program pada malam ini tuan-tuan. Saya nak pergi kepada yang akhirnya. Ini saya serahkan kepada budi bicara Dr. Sharifah. Apa yang terakhirnya yang kita nak sampaikan pada penonton sebagai penutup kepada program ini? Sila simpulkan perbincangan kita daripada awal hingga akhir tadi. Sila doktor. Terima kasih banyak yang berbahagia Datuk Hassan. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah SWT kita mendapat ilmu dan kita mendapat nikmat, iman dan seluruh kehidupan daripada apa yang dibawa melalui hijrah baginda Rasulullah SAW yang dilakukan bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan senjata, bukan dengan penjajahan, tetapi dengan jerih perih, dengan pengorbanan, dengan kasih sayang, dengan akhlak mulia, dengan contoh teladan. Jadi bersempena dengan kita berada pada tahun baru ini, maka kita bukalah buku baru, buanglah yang keruh, ambillah yang jernih. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi seluruh contoh teladan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih doktor. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat mengakhirkan forum ini dan dapat mencetuskan berbagai-bagai pemikiran mengenai isu-isu semasa dalam konteks hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Mekah kepada bumi Madinah. Tuan-tuan dan puan, kita berjumpa lagi. Terima kasih yang tidak terhingga kepada para ahli panel. Terima kasih kepada para penonton. Terima kasih kepada Bank Islam Malaysia yang menaja program ini dan terima kasih kepada semua yang bertanggungjawab hingga kita dapat bertelur pada malam ini insya-Allah. Jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.